macam mana ni? 4/9 darab 7/3. Darab 7/3. Bahagi tukar kepada darab. Ubah tempat duduk 3 dengan 7 ni jadi 7/3. Lepas tu boleh dipermudahkan tak bersilang? Tak boleh. Tak boleh. Kalau tak boleh jadi kita nak kena buat apa lepas kalau tak boleh tu? Darab. Darab. Apa darab apa? 4 darab 7, 9 darab 3. Okey. 4 darab 7, 28. 28 per dengan 27. 27. Okey. Lepas tu ini adalah pecahan Tak wajar. pecahan apa ni? Tak wajar. Jadi kita kena tukarkan menjadi nombor bercampur. Kita Nombor kena buat apa? Kena 28. bahagikan. 28 bagi 27. Ya, betul. Jadi dapat berapa jawapan dia? 1 darab 27, 27 kan? Betul. Macam ni lah kita ambil 1/1/27. Hashtag jawapan terakhir. Tanda right. Okey. So seterusnya Sakif nombor 10. 4/5 tukarkan dari 24/5. Okey, kita tukarkan siap-siap macam Sakif cakap. Tukarkan 4 darab 5 tambah dengan 4. 4 darab 5, 20 tambah 4 jadi 24. 24/5. Bahagi tukar kepada darab. Lepas tu? Terbalikkan 89 jadi 9/8. 9/8. Okey, kita boleh pemudahkan bersilang tak Sakif? Boleh. 8 dengan 24. Boleh. 8 dengan 24 ni boleh pemudahkan. 9 dengan 5 ni tak boleh. Tak ada dalam segi mana-mana. Jadi 24 dengan 8 ni kita boleh pemudahkan dengan bahagi berapa? 8. Betul, 8. Kalau boleh kita bahagi nombor yang besar. Kalau bahagi nombor kecil nanti tak dapat kena bahagi lagi kan. Better bahagi nombor besar. Okey, 8 bahagi 8. 1. 1, 24 bahagi 8. 3. 3. Lepas tu kita Darab. Okey, darab dapat 27/5. 27/5. Ini adalah pecahan Tak wajar. tak wajar. Kita kena tukarkan menjadi nombor bercampur. 27 bahagi dengan 5 dapat berapa? 2/5. 5 darab 5, 25 baki 2 jadi sebut dia macam ni iaitu 5 2/5. Ini jawapan terakhir ke Sakif? Yep. Yep. Okey, hashtag tanda right. Alright, good job. Okey Hanan, 12. Ini adalah Anu. Dan Anu dia nak tahu Anu bagi 3/5 sama dengan 5 1/3. Okey, macam mana nak buat Hana? 3/5 darab 5 darab 5 1/3. Okey. Kau terbalik. Maksudnya yang ini pergi kat sini Sekejap, kan? sekejap. Saya buat Tak 5. apa. Saya buat 5 1/3 darab 3/5. Okey. Betul. 5 1/3 darab bahagi ni kita tukar menjadi darab 3/5. Okey, lepas tu? 3. Macam mana? Lepas 3 tu? tu boleh potong jadi 1. Boleh potong menjadi 1. Okey, leraikanlah yang ni. Leraikan dululah yang ni. Sebenarnya boleh. Okey je sebab kita tak ganggu 3 ni kan. Leraikan yang ni. Jadi apa? Leraikan dululah nanti kamu darab dengan 1 pula nanti. Leraikan tu apa? Leraikan macam jadikan dia pecahan wajar. Oh.
Pecahan tak wajar. Sorry, pecahan tak wajar. Jadikan ni adalah pecahan bercampur. Jadi jadikan dia sebagai pecahan tak wajar. Darab tambah. Jadi berapa? Darab tambah. 16/5. 16/3 kan? Darab dengan 3/5. Okey. Lepas tu barulah boleh permudahkan bersilang. Saya pun mudahkan dulu. Kalau kamu tak pening, tak apalah. So kita permudahkan dengan sifir 3. So dapatlah 1. Lepas tu jawapan akhir dia, 16/5. jawapan lepas ni 16/5. Lepas tu ini adalah pecahan Tak wajar. tak wajar. Kita kena tukarkan menjadi nombor bercampur. Okey, lepas tu kita nak buat macam mana tukar ni? Bahagi kan? Kita keluar pula dia. 16 bahagi dengan 5. Kita ambil 3 darab 5. 15 per dengan 1. Jadi jawapan dia 3 1/5. Inilah jawapan dia. Okey, pemudahkan dulu pun boleh. Boleh je kalau pemudahkan dulu. Janji kamu tahulah nak deraikan tu macam mana. Okey. Settle untuk soalan soalan yang soalan ni settle. Kita pergi pula soalan permasalahan yang mana kamu kadang-kadang kamu pun confused. Okey, soalan nombor 1 untuk latihan 2.08. Haziq, ada tak Haziq? Haziq tak apa dengar lah suara Haziq. Haziq okey ke? Cuba unmute tengok Haziq. Haziq okey ke? Kadang dengar, kadang tak dengar. Haziq bagi tahulah jawapan Haziq. Okey. Haziq buat 1/3 darab 1/2. 1/6. Okey, kita tengok balik soalan. Jadual menunjukkan jisim bagi dua barang iaitu X dan Y. 1/3 lebih ringan daripada Y. Y ni kan dia cakap dia lebih ringan. Okey, kita kena dapatkanlah Y dulu. Kalau cakap lebih ringan, apa maksud dia? Kena guna operasi apa ni? Is lighter than Y. Ringan daripada Y. Apa maksud dia ni? Kena guna operasi apa ni? Tolak. Tolak. Tapi kadang-kadang orang confuse tau. Cikgu ni lebih. Lebih bukan tambah ke? Macam mana kamu nak jawab pula kalau dia cakap macam tu? Ada tak jawapan? Dia cakap ini lebih. Kan ni lebih. Cikgu kalau lebih tambah lah cikgu. Cikgu kan dah cakap lebih tambah. Kurang tolak. Ni lebih ni tambah ni bukan tolak. So apa pula yang kamu nak balas balik kalau ada kawan kamu tanya macam tu? Apa justification kamu cikgu? Lebih ringan. Lebih ringan. Kita fikir logik lah. Kalau ringan maksudnya kurang lah. Kan? Kurang. Kalau berat bertambah lah. Kalau ringan kurang lah. Jadi kalau dia cakap lebih ringan maksudnya lebih kurang. Macam tu lah lebih kurang kan. Kurang lah. Sebab ringan kan. Ringan tu kan kalau berat. Kalau daripada segi berat tu dia sikit berbanding yang Y lah. Jadi operasi tolak. Jadi kita kena guna operasi tolak dulu 1/3 tolaklah 1/2. Okey. Lepas tu nak buat macam mana ni? Operasi tolak, Zakif? Nak buat macam mana ni? Kalau operasi tolak. Bawah. Samakan penyebut dengan sifir apa kita nak ambil ni? 2. 2. 3. Bawah ni kita nak letak berapa ni? 6. 6. Sebab apa? Sebab dalam sifir 3 ada 6, dalam sifir 2 pun ada 6. 3 darab berapa dapat 6? 2. 2. Atas bawah 2. 2 darab berapa dapat 6? 3. 3. Okey, kat atas ni tulis
2 tolak dengan 3. Boleh ke 2 tolak 3 ni? Oh, okey. Kalau macam tu kita kena ambil nombor besar ni lah. Nombor besar ni tolak. 1/3 lebih ringan daripada Y. Ni 2 tolak 3 tak boleh kan? Kita kena ambil nombor yang besar lah. 1/2 ni kita tolak dengan. Okey. 1/2 tolak 1/3. Kita nak ambil 6 sebagai penyebut. Dia jadi 3 tolak 2. Dapat jawapan 1/6. 1/6 ni jawapan untuk apa? Barang mana? Item mana? Item X ni lah. X ni. Okey, lepas tu dia tanya, calculate the total mass for X and Y. Jumlah sisim bagi X dan Y. Jumlah maksudnya operasi tambah. Okey, tambahlah X dengan Y tu. X tambah Y. X 1/6 tambah dengan 1/2. Okey, kalau guna operasi tambah, kita kena buat apa? Kena samakan penyebut juga kan. Nak kena samakan penyebut berapa ni nak buat? Nak letak sini. 6. 6. Cikgu padam yang akik ni. 6 kat sini. 6 dah memang 6. 2 ni darab berapa dapat 6? 3. 3. 2 darab 3. 1 ni tambahlah kat sini. Letak saja kat sini sebab kita tak ubah apa-apa. Tambah dengan 1 darab 3, 3. So dapat berapa? 4/6. Ini jawapan terakhir ke? Cikgu tanya, ini jawapan terakhir ke? Boleh kecilkan. Boleh kecilkan. Betul Merah. Boleh kecilkan menjadi apa? 2/3. 2/3. Mana dapat tu? Kita kena bahagi dengan 2. So inilah jawapan terakhir. Jisim X dengan Y. Okey. Betul tak? Ada yang betul tak? Ada yang betul? Kalau betul ni baguslah. Maksudnya fahamlah. Lebih ringan tu macam mana. Akid betul tak? Tak betul. Mana salah? 1/3 nak tukar tu payah sikit. Ni, Saya ni. ingatkan kena dengan 1/2 kg tu. Apa dia? Macam mana? Saya ingatkan 1/3 tu kena tukar ke 1/5, tukar 500 gram macam tu. Oh, okey. 1/2. Itulah. Bagus juga kamu punya jawapan tu. Jadi total jawapan akhir berapa? Tak dapat. Jawapan. Maknanya kamu start kat situ lah. Macam tu? Satu saya tunggu waktu kelas. Oh, okey. Sebenarnya bagus juga macam tu sebenarnya. Kalau kita convertkan 2/3 kg ni kepada nombor bulat, dia dapat yang sama juga yang kamu dapat tu. Sebab kamu dah convertkan ni sebagai 500 kg kan? Gram kan? Okey jugalah. Cumanya kita tengah belajar pasal pecahan. Jadi bila mana kita dah belajar pasal pecahan, dia nak dalam pecahan lah. Tapi bila mana dalam soalan exam dia cakap macam ni, dia nak dalam apa tu dia akan bagi tahu. Dia takkan biar kamu terkapai-kapai melainkan soalan tu cikgu tu terlupa nak letak nak dalam apa? Dalam pecahan ke dalam nombor bulat. Kadang macam tu lah. Jadi okey je, bagus je kamu buat tu macam mana tu, cumanya itulah yang ni tajuk topik pecahan kan. Okey, Irdina nombor 2. Cikgu. Ya Dina. Hana. Cikgu sorry tadi. Apa ni? Tiba-tiba Itulah terkeluar bateri habis. Oh ya ke? Data Kamu habis. pakai apa? Laptop Kerja. ke? Kerja kejayaan. Oh. Hakimi tu ngantuk kalau kelas Jumaat. Ya, setiap kali kelas malam mesti dah akan tidur. Aduh, macam mana tak ada kelas lain dah. Sebab memang kita orang
pulang sekolah daripada 6 pagi sampai 6 petang. Okay, itulah penat kan. Selalu tidur pukul apa? 10 macam tu. Okay. Okay. So Idina, tolong jawab nombor 2 Idina. Ada tak tu Idina? Idina, unmute tu tapi tak jawab pun. Idina ada tak? Oh Idina. Idina 1. Idina 2. Idina 3. Idina 4. Tak ada. Amanda, tolong jawab nombor 2 Amanda. Amanda, boleh tolong jawab nombor 2 tak? Ya, Boleh jawab nombor 2? boleh. Boleh. Okey, boleh jawab nombor 2. Baca soalan. Anda menunjukkan kedudukan 3 pekan P, Q dan R. Diberi jarak Q ke R ialah 2/5 daripada jarak P ke Q. Hitung jarak dari P ke R melalui Q dalam kilometer. Okey ni cikgu dah buat dah ni. Dia cakap Q ke R ialah 2/5 daripada. Daripada ni adalah merujuk kepada operasi darab. Ingat ya kawan-kawan, bila mana ada pecahan, lepas tu ada daripada, lepas tu dia ada bagi tahu. Lepas daripada tu dia ada bagi tahu something. Something ni pula ada value ni. Yang ini jarak P ke Q ni. Q ke R. P ke Q. Ni jarak P ke Q yang ni lah. Value dia yang ni. Maksudnya kena guna operasi darab. Kawan-kawan. Okey, hitung jarak daripada P ke R melalui Q. Dalam kilometer. Ni dia bagi tahu dah dalam kilometer. Maksudnya kita kena bagi dalam operasi dalam nombor bulat lah. Macam yang Akib buat tadi ni. Awal-awal untuk soalan nombor 1 tu. Okey. So, first kita kena buat apa? Amanda? Walaupun cikgu dah bagi clue dah tadi. Amanda punya buat apa? Amanda buat macam mana? Amanda, unmute Amanda. Ya, Amanda buat macam mana mula-mula untuk dapatkan P dengan Q ni kita dah tahu 85 km. Q dengan R ni kita tak tahu berapa. Tapi dia ada bagi solusi. Dia ada bagi solution. Ini solution dia. 2/5 daripada jarak P dengan Q. Jadi first pengiraan kita kena buat macam mana? 2/5 kena darabkan dengan P ke Q 85. Darab dengan 85 sebab dia dah bagi pengiraan dah ni. Yang kat sini. Okey, so dapat berapa? Kita nak darab dulu ke bahagi dulu senang? Nak darab ke bahagi dulu? Amanda? Kalau nak senang kita kena bahagi dululah sebab 85 ni ada dalam sifir 5. Ujung-ujung ni ada 5 ni mesti ada dalam sifir 5. So 85 bahagi dengan 5 dapat berapa? Okey kawan-kawan, 85 bahagi dengan 5 dapat berapa? 1 darab 5, 5. Okey, tolak 8, tolak dengan 5, 3 bagi so ini 7. 7 darab 5, 35. So ini adalah 17. Kita dah bahagi dah 85 bahagi dengan 5. 17, 2 darab 17 dapat berapa? Haziq, bagus Haziq. Respon. 34. 17 darab dengan 2 dapatlah 34. Jadi kat sini 34 apa? Kilometer. Kilometer. Okey, kita dah dapat dah QR. Lepas tu kita tengok balik. Jangan lupa untuk tengok balik, untuk check balik. Betul ke apa yang aku buat kan? Check balik apa yang dia nak. Final dia nak hitung jarak dari P ke R melalui Q dalam km. P ke R ni. Dia nak total lah. Total semua ni. Total semua kena guna operasi
Tambah. Tambah. So kita ambil lah 85 km. Tambahlah dengan 34 km. Dapat? Dapat 119 km. 119 km. Very good. Betul. Betul lah kamu buat betul ni. Amanda. Mana buat betul ke Amanda? Ya. Yeah, good job. Very good. Okay, seterusnya. Nombor Haziq. Haziq boleh buat nombor 4 tak Haziq? Sekejap lagi cikgu tanya. Haziq? Tak boleh. Umairah. Umairah nombor 4. Nombor 5 Hana. Nombor 6 Sakif. Nombor 7 Akid. Idina ada tak ni Idina? Lagi siapa lagi yang belum? Cikgu bagi pada Amanda baliklah. Nombor 8. Okey, nombor 3. Akid. Akid nombor 3 Akid. Terdapat 252 batang pensel dalam sebuah kotak. Maya mengambil 1/3 daripada pensel itu dan Devi mengambil 2/9 daripada pensel itu. Berapakah bilangan pensel yang tinggal dalam kotak itu? 1/3 daripada pensel itu Daripada darab 252. okey, dapat berapa? Bila kita nak darab dulu ke bahagi dulu? Bahagi je. Bahagi je sebab atas tu dah 1 mesti dapat jawapan dia balik kan. So bila bahagi dapat berapa? Bahagi dapat 84. Okey, 84 betul. Congak pun boleh yang ni ya. So segitiga ya. Okey. M tu siapa tu? Maya. Maya dapat 84. Devi dapat berapa? Devi Boleh tak? Kita nak darab dulu ke bahagi dulu ni Devi ni? Devi kita darab dulu baru bagi. Sebab bila bahagi kita ada baki kan. Jadi tak ada lah. Tak ada baki pun tu. Oh, tak ada baki lah. Kita bahagi pun boleh. Tapi tak apa. Kita ikut cakap Akid. 252 darab 2 504 bahagi dengan 9. Dapat jugalah. Bahagi dulu pun boleh, darab dulu pun boleh. Tak ada baki kalau bahagi dulu. So cikgu ambil pendekatan untuk darab dulu. So bila darab dapat dapat apa? 504 kan. 252 darab 2 504. So 504 ni bahagi dengan 9. Bahagi dengan 9 dapat 56. 56. So Devi punya adalah 56. Okey, lepas tu dia tanya, berapakah bilangan pensel yang tinggal di dalam kotak itu? Kalau Maya 84, Devi 56. Tambah. Apa yang tambah? 84 dengan 56. Tambah. Maya dengan Devi punya 84 tambah 56 dapat berapa? Dapat 140. 140 ni yang Maya dan Devi punya. Lepas tu nak buat apa? Bila dia cakap nak yang tinggal, pensel yang tinggal. 252 tolak 140. 140. So dapatlah 112. yang tinggal baki dia. Okey. Baki yang tinggal dalam kotak pensel. Okey, very good. Nombor 4, Umairah. Umairah, ada tak tu? Umairah? Umairah? Ada. Okey, good. Soalan. Amira mempunyai 1482 manik biru dan 486 manik hijau kurang daripada manik biru. 2/3 daripada manik biru dan 5/6 daripada manik hijau telah dijual. Hitung jumlah manik yang masih belum dijual.
Okey, kita kena faham betul-betul soalan ni So, mula-mula nak buat macam mana Umairah? Okey, kita kaji operasi apa based on setiap ayat yang diberi Okey, tengok kat sini. Amirah mempunyai 1482 manit biru dan 486 manit hijau kurang daripada biru. Apa maksudnya? Amirah, apa maksud ni dia cakap ni? Kena guna operasi apa ni dia cakap? Ni kat sini. Tolak. Tolak. Sebab apa? Sebab dia cakap dia tulis Kurang daripada. Kurang maksudnya operasi tolak. So apa nak tolak dengan apa ni? Apa nak tolak dengan apa? Terus 82 tolak 486. Untuk mendapatkan manit warna apa? Manit hijau. Very good. Cikgu duk tanya-tanya ni sebab cikgu nak tahu kefahaman kamu ni betul-betul kejap ataupun betul-betul goyah. So Umairah okey lah, maksudnya dia faham lah. So manit hijau. Hijau. Nak dapatkan manit hijau kenalah ambil yang biru punya kurang daripada biru kan. Sebanyak mana kurang? 486. Berapa jawapan dia? 996. 996. 14, 3, 7, 9, 3. Okey. Yang hijau, ini jawapan dia. Okey. Okey. Lepas tu, apa pula nak buat? Maira, apa pula nak buat ni? Tengok pula ayat yang seterusnya. Iaitu, dia cakap 2/5 daripada manit biru dan 5/6 daripada manit hijau telah dijual. Telah dijual. Dia nak yang mana yang belum dijual. Okey. Yang belum dijual. Nak buat macam mana tu? Ni calculation ni pun calculation juga ni. Macam mana nak buat? Umairah, unmute Umairah. Umairah. 3/2 darab 1482. Lepas tu 5/6 darab 996. Betul, very good. Sangat-sangat tepat. Tapi yang kita darab tu hasil dia tu apa benda? Yang dijual atau yang belum dijual? Yang dijual. Very good. Yang dijual. Betul? Tapi dia nak yang belum dijual. Lepas dah dapat jawapan tu, kita nak buat apa? Baiklah. Lepas kita dah dapat jawapan kan, 2/3 darab dengan 1482. Lepas tu 5/6 darab dengan 996 ni. Lepas tu kita nak buat apa? Kita dah dapat yang telah dijual. Dia nak yang belum dijual. Maira? Okey ke? Okey. Manit biru dan manit hijau campur tolak yang dah dijual. Tolak yang dah Tolak yang dah dijual. Tolak. Oh, okey, faham. Okey, bagus. Cara tu betul, cumanya cara tu banyak cara sangat. Dia macam banyak step sangat kan. Tapi sebenarnya betul. Bagus. Maksudnya Umairah dah faham dah macam mana nak dapatkan yang belum dijual. Cumanya kat sini cikgu nak ajar cara yang lebih mudah untuk kamu dapat manit yang belum dijual. Dengan apa? Dengan tukarkan pecahan itu sendiri. Contoh. Kita tengok yang dijual. Dijual, dia cakap 2/3 kan? Ni 2/3 dengan 5/6 ni yang dijual. So, untuk biru, 2/3 yang dijual. Okey.
Kalau yang belum dijual atau tak dijual? Cikgu tulis tak ni sebab kecil sikit kan. Belum ni banyak pula dia punya words tu. Dijual. Untuk biru. Cuba kamu teka. Kalau dijual 2/3. Kalau tak dijual berapa? Pecahan dia berapa? 1/3. 1/3. Mana dapat 1/3 ni? Mana dapat 1/3 ni? Taklah, dah tahu jawapan tu. Mana dapat? Cikgu ajar lah ni. Bukan cikgu tak ajar. Daripada pecahan yang dijual. Daripada pecahan yang dijual. Okey. Total pecahan berapa? Total pecahan. Total pecahan untuk warna biru ni. Someone bolehlah tolong. Tolong. Total pecahan untuk yang dijual. Total pecahan untuk warna biru. Berapa? Ada tak yang tahu? Total pecahan adalah 1. Atau dengan kata lain, 3/3 kalau total pecahan ni. Okey. Macam mana nak tahu yang tak dijual tu berapa? Total pecahan 3/3 tolaklah dengan 2/3. Dapatlah 1/3 yang tak dijual lagi. Ini pengiraan ni nampak macam rumit tapi sebenarnya boleh calculate dalam otak sahaja. Cuma cikgu nak ajar kamu. Okey, better kita tukarkan pecahan ni awal-awal. Dia nak belum dijual, ambil yang belum dijual. Jangan ambil yang dijual ni, nanti pengiraan dia tu banyak. Kalau kita careless di pertengahan pengiraan tu, salah pula kan. Kalau yang ni tak apa, sebab dia sikit je pengiraan dia. Okey, kita ambil pecahan yang tak dijual. Okey, contoh yang tak dijual untuk biru tu adalah tak dijual kan. Dia nak tak dijual. Tak dijual. Humairah, kamu punya buat cara tu betul. Ini cara satu lagi yang lebih mudah. Jangan padam cara kamu tu. Kamu tambah je, letak dia dekat tepi lain. Kamu buat atau jalan kira macam ni. Lebih mudah. Okey, yang tak dijual, pecahan dia yang biru adalah 1/3. Okey, kalau hijau, pecahan dia berapa untuk yang tak dijual? Come on, orang lain pun boleh jawab. Hijau, yang tak dijual ada berapa pecahan dia? Hello, cepat jawab. Yang tak dijual, berapa pecahan dia? Yang hijau ni. Yang dijual 5/6. Yang tak dijual berapa untuk hijau? 1/6. 1/6. Mana dapatnya ini? Kita ambil lah 6/6 tolak 5/6. Dapat 1/6. Okey, ini baru pecahan. Kita kena convert dia. Kita kena tukarkan menjadi nombor bercampur. Macam mana tu Humairah nak tukar kepada, macam mana nak tukar kepada nombor bulat? Humairah, pecahan ni. Sama je macam tadi Humairah, yang Humairah buat tu. Yang Humairah buat untuk yang dijual. Tapi yang ni pecahan tak dijual. Nak buat macam mana ni? Darab dengan 1482. Betul. Biru darab dengan biru lah. Berapa total biru yang ada? 1482. Kalau hijau nak darab dengan berapa? 996. 996. Okey, so kita bahagi teruslah sebab satu lah. So kita bahagi. Tengok kita bahagi 3. Berapa darab 3 dekat-dekat dengan nombor 14? Kita ambil berapa Mairah? Kita ambil 3, 6, 9, 12 kan. 12 atas ni tolak atas ni 4 kan. 4 adalah 3, 12 baki 2 bawa turun 8. 8. So 8 kita nak ambil berapa? 27. 27 atas berapa? 9. 9. Okey, bawa turun 2. 12 kita letak 4 juga kan.
Okey, jadi jawapan dia untuk biru 494. Betul tak yang ni Umairah? Yang kamu kira tu? Betul. Betul, very good. So kita buat hijau pula. Hijau 1/6 darab dengan 996. Kita kena guna operasi bahagilah terus Kita bahagi kat sini lah. So apa nanti kejap lagi kita nak tambah dua-dua ni. Bahagilah dengan 6. So kita nak ambil berapa? Berapa bahagi 6? 9. Kita ambil 1 dululah. 1 bahagi 6. 6 baki berapa? 3. Sekejap, dia tak lekat lah pula. Baki alahai. Ada orang conteng ke ni? Kenapa dia tak lekat? Aduh. 6 kat sini lah. 9 tolak 6 baki 3 bawa turun. Betul kat sini. Tak boleh nak ni. Baki 9. Bawa turun 9. 39. Berapa darab 9? Berapa darab 6 dekat-dekat dengan nombor 39? Kita ambil 30. 30 berapa Umairah? 36 kan? Kat atas ni kita letak 6. So baki 3 juga, bawa turun juga. Tak ada pula. Bawa turun 6. So 36 juga 6. So dapatlah untuk hijau 166. Tambah dua-dua ni dapat berapa? Umairah, nanti kita tengok dapat tak nombor yang sama? 456. 456. Dapat tak Umairah? Belum dijual. Dapat tak? Ni 910 Dapat. 456. Sama kan? Sama. Cuma calculation dia berbeza. Tapi lebih mudah lah kalau calculation macam ni. Dia nak apa? Kita bagi pecahan tu. Dia nak belum dijual. So kita bagi pecahan yang belum dijual. Ini pecahan yang belum dijual ni. Okay. Yang kamu buat Umairah, pecahan yang dah dijual. Kita tolak balik. Rumit lah kerja tu. Okey, nombor 5. Hana, boleh ke Hana? Hana, okey ke tu? Ini saya tak faham. Okey, tak faham. Apa yang kamu tak faham? Okey, baca dia dulu. Hana, baca dulu. Dalam menunjukkan markah ujian sains. Itu markah yang diperoleh oleh Chan. Okey. Ahmad 80. Dah beritahu dah nombor bulat. Bila dia tanya pasal markah, maksudnya dia nak nombor bulat lah. Dia bukan nak pecahan. Okey. Daniel 3/4 daripada markah Ahmad. Calculation ni nak buat macam mana Hana? Hana, calculation ni nak buat macam mana? 34. 34 darab 80. Tu tahu je. Okey, Daniel. Daniel 3/4 darab dengan 80. Dapat berapa Hana? Hana dapat berapa ni? 3 darab 2, 60. Dapatlah. Daniel 60 markah. Chan. Yang ni dapat tak Hana? Hana 60 ni dapat tak? Soalan ni. Apa? Saya tak buat soalan ni sebab saya tak faham. Tak faham. Okey. Sekarang ni dah faham ke belum? Yang tadi Daniel ni 3/4 daripada markah Ahmad tu kamu faham je? Itu saya faham yang Okey. Lepas tu dah dapat dah. Daniel dapat berapa? dah. Dah 60 kan? Okey, 60. Okey, lepas tu kita tengok Chan pula. 18 markah lebih daripada Daniel. Saya tak Lebih. tahu dah. Okey, dengar ni. Lebih apa maksud lebih? Kena guna operasi apa ni untuk lebih? Tambah. Tambah. Lebih. Lebih tu maksudnya tambah banyak lagi daripada Daniel. Banyak sebanyak berapa? 18. Markah Daniel berapa Hana? 60. 60. Jadi markah Chan berapa Congak?
78. Senang je kan Hana? Oh. Senang je kan? Bila dia cakap lebih maksudnya operasi tambah. Saya Lebih ingat dengan kena darab lagi. itulah kamu mesti kamu ingat soalan ni super susah. Itu macam soalnya macam mana aku nak fikir ni tak boleh fikirlah macam tu. Tapi jangan fikir macam tu. Jangan fikir setiap soalan tu susah. Kamu kena baca dan faham dulu sebab kamu dah diajar untuk setiap perkataan dalam soalan matematik ni operasi apa. Jadi jangan rasa macam susah. Jangan rasa susah, tak susah pun. Lainlah kalau kamu tidak diajar sesuatu perkataan tu operasi apa. Sekarang ni kamu dah diajar untuk mengetahui itu adalah operasi apa. Jadi tolong faham soalan dan InsyaAllah lah boleh buat. Jangan rasa susah. Kalau rasa susah tu susahlah. Memang susahlah kan. So nak dapatkan CHAN ni tambah je. 60 tambah dengan 18. Lebih bermaksud operasi tambah. Jangan rasa matematik ni susah. Tak susah pun sebab kamu dah tahu dah macam mana nak buat. Setiap words dalam operasi permasalahan ni kamu dah tahu. Saja letak peratusan. Dia tak letak pun. Saja letak. Okey. So seterusnya. Sakif. Sakif bila soalan dia je baru datang apa yang Sakif? Berapa? Dia kena samakan bawah dia. Cuba. 2/3. Cuba ni dulu. Leraikan dia dulu. Jadikan dia pecahan tak wajar dulu. Wajar. 2/9 jadi 20/9. 2 darab 9, 18 tambah dengan 2, 20/9. Ada berapa 2/3 dalam 2/9. Okey, lepas tu? 20/9. Ada berapa? Ada 2. 20 bagi sana. Okey, kita buat ayat lain lah kan. Serabut je kalau ada pecahan ni, cuba kita buat macam ni. Ada berapa 2 dalam 12. Contoh macam tu kan. Tengok. Kalau kamu tak faham kan, ni tips dia lah kan. Ni tips orang. Kita tak tahu ni operasi apa nak kena buat ni. Ya Allah, kita tak tahu operasi apa nak kena buat ni kan. Ni tips yang agak ke hadapan lah berbanding kawan-kawan lain kan dengan kawan-kawan yang tak tahu ni. Mesti confuse kan? Ada berapa 2/3 dalam 2/9? Tambah-tambah dalam pecahan. Mestilah kita confuse. Tapi kalau kamu bijak, kamu cuba tukarkan soalan menjadi soalan yang lebih mudah. Iaitu dalam bentuk nombor bulat. Kan? Sebab dalam words ni, dalam sentence ni, dia bagi tahu operasi apa yang kita nak kena buat. Tapi kita masih tak berapa faham bila mana dia ada pecahan. Okey, ni cikgu tukarkan dia menjadi nombor biasa. Tengok ada berapa 2 dalam 12? Okey, faham tak? Ada berapa 2 dalam 12? So kita kena guna operasi apa ni? Bahagi. Bahagi. Nampak tak? Jadi kamu buat benda yang sama dengan yang ini. Faham tak? Jadi apa nak kena bahagi dengan apa ni? Ambil nombor besar lah. Nombor besar. Yang ni kita ambil, ni macam mana nak kena buat? Nak bahagi kan? Bahagi 2. Bahagi 2, betul tak? So akan dapat 6. 6. Okey, kita buat yang ni pula. Apa nak kena bahagi dengan apa kalau yang ni? 2/9. Betul. 20/9 bahagi 2/3. 2/3. Okey. Lepas tu dah boleh buat dah kan? Dah boleh buat dah kan? See? Senang je kan? Kalau kita dah tahu dia punya ni. Dia dapat? Ya. 1/3. Okey, lepas tu boleh buat apa ni? Lepas tu kecikkan. Kecikkan. Mudahkan apa dengan apa? 3 dengan 9, 2 dengan 20.
3 dengan 9 boleh bahagi dengan 3. 3. So 3 bahagi 3, 1. 9 bahagi 3 dapat 3. 3. 20 bahagi 2 dapat 10. ni 1, ni 10. Jadi operasi apa ni? Nak kena darab ni dapat berapa? 10 per 3. 10 per 3. Lepas tu Tukarkan jadi Congak 3, 1 per Ah. 3. okay, very good. Ini congak dalam otak ke? Yes. Very good. Tak, bila mana kita congak kat otak, maksudnya kita guna otak dengan sebaik mungkin. Otak kita berfikir urat-urat bersambungan apa semua tu, jadi membuatkan kita lebih cerdik. Lebih pandai lah maksudnya. Sebab kita guna otak kita sesungguh-sungguhnya. Apa yang Allah bagi, macam contoh otak ni kan, kalau kita guna sesungguhnya, sel-sel pun bersambung, automatik sihat lah. Okey, jadi yang inilah jawapan dia. Ingatlah tips dia macam tu. Kalau kamu rasa susah, nombor apa ni, nak kena bahagi apa ni, tak faham lah soalan, kamu tukarkan menjadi nombor bulat. Tak kisahlah. Janji tu yang boleh dibahagilah. Macam mana? Yang boleh relate. Takkan? Edukasi gigi tandas. Boleh. Takkanlah kamu nak letak nombor yang 15. Macam tak boleh nak relate lah. Kan? 15 tak ada dalam sifir 2. Jadi better letak dengan nombor yang related lah. Maksudnya ada dalam sifir tu lah. So itu adalah operasi bahagi. Alhamdulillah. Alright. So soalan nombor 7. Nombor 7 ni bukan. Nombor 7 ni siapa Laki lah. Nombor 7. Tak apalah, kita bagi pada Haziq. Haziq okey ke Haziq? Haziq 1. Haziq 2. Haziq 3. Haziq tak okey lagi ke? Idina okey ke? Okey je. Okey je boleh guna 7 ni. Nombor 7 ni Haziq. Haziq boleh ke nak buat nombor 7? Boleh. Okey. Macam mana nak buat ni? Trisha menggunakan 2/3 jam sehari untuk menjahit baju. Okey, 1/6 jam diperlukan untuk menjahit setiap helai baju. Berapakah helai baju yang boleh disiapkan dalam masa sehari? Okey, macam mana nak buat ni? Okey, dia cakap 1/6 jam untuk satu baju. 1/6 jam untuk satu baju. Dia guna dia cakap dalam masa sehari. Dia guna satu hari 5/2/3 jam. 5/2/3 jam. Okey. So berapa baju yang dapat disiapkan kalau diguna 1/6 jam ni? Guna operasi apa ni? Okey, kalau kamu macam buntu nak buat macam mana, cuba kamu tukarkan menjadi jam lah. Pecahan ni kita tukar menjadi jam. Okey, 1/6 jam bersamaan dengan berapa minit? Tahu tak? Cepat. 1/6 jam. Macam mana nak tukarkan jam ni kepada minit? Come on. Soalan ni senang je ni. Macam mana nak tukarkan 1/6 jam ni kepada minit? Ada tak tahu? Ada tak yang tahu? Ada yang dah buat? Syaki dah buat ke? Hana, Merah dah buat ke? Amanda, Dina buat dah ke ni? Macam mana nak tukarkan 1/6 jam ni kepada minit? 1 jam bersamaan dengan berapa minit? 1 jam 60. 60. 60 minit kan? So kita nak macam contoh 1 jam 60 minit. So kita kena tahulah apa nak cakap tah? Okey. Kalau nak convert, kalau tukarkan jam tu kepada minit, kita kena darab dengan 60 lah. Jadi 1/6
darab dengan 60. Dapat berapa? 6 je ni. Dapat 10 kan? 60 bahagi dengan 6, 10. Jadi 10 minit. Sikitnya masa dia siapkan. 10 minit je dia siapkan untuk satu helai baju. Powernya. Kan? Macam mesin je. Dia tak logik je kan? 10 minit. So 10 minit dia siapkan baju. Okey, kita tengok ni pula. 5 2/3 jam ni. Macam mana nak tukarkan kepada minit? 5 tu dah memang 5 jam. 2/3 ni berapa minit? Saya nak tukarkan. 5 ni dah memang 5 jam. Kalau 2/3 ni, 2/3 jam ni macam mana nak tukar kepada minit? Tadi dah cakap dah. Kena Kenapa? Pandai Aziz. Aziz susah nak speaker tu susah kan? Tapi respon dalam WhatsApp, dalam chat okey lah. So kena 2/3 ni kita nak bila mana sesuatu, bila mana jam ni atau pecahan nak tukar kepada minit, kan nak tukar kepada nombor bulat, kenalah darab dengan 60. So dapat berapa? Dapatlah 2 40. 40 minit. So 10 minit kan, 10 minit. 5 jam ni, 5 jam berapa minit? Kalau 5 jam. 5 jam berapa minit? 300. 5 darab 60 jadi 300 minit. Tambah dengan 40 ni sebab dia nak tahu 5 ni kan. 5 2/3. Tambah dengan 30 jadi so yang satu hari dia menjahit tu sebanyak 340 minit. Satu baju dia jahit 10 minit sahaja. Jadi dia tanya berapa helai baju yang boleh disiapkan dalam masa satu hari. Macam mana nak buat ni? Satu hari, tengok satu hari 340 minit. Okey. Satu hari 340 minit dia nak buat jahit baju. Kan? Satu baju 10 minit. Okey. Kalau 340 minit, berapa baju? Nak kena guna operasi apa ni? Darab. Berapa baju? Darab. Bahagilah. Okey. Masih ada lagi yang confused ni kan? Ada yang cakap bahagi, ada yang cakap darab. Tak tahu. Kenalah confident. Allahu Akbar. Ni, kamu fikir logik lah. Dia ada 340 minit yang mana satu baju dia hasilkan 10 minit saja. Dia guna 10 minit saja. Berapa baju yang dia hasilkan kalau dia ada 340 minit? Kalau lagi bahagi. Okey, Akid cakap bahagi. Yang lain? Yang lain cakap darab ke atau tambah ke atau tolak ke? Okey, boleh ke? Okey. Dia macam ni tau. Kalau fikir logik tu ialah logik lah kan. Tapi kalau kamu tengok kan, kamu tengok satu baju 10 minit, satu hari sama dengan 340 minit kan. Hari tak payahlah. Ni baju tengok. Baju minit kan. Lain-lain punya item, lain-lain punya lain-lain benda. Bila lain-lain benda ni dia kena guna dia kena guna operasi bahagilah kalau yang ini kan. Kalau fikir logik tu logik lah. Memang bahagilah kan. Baju ni semakin kecil lah. Maksudnya nombor kat baju ni dia semakin sikit. Kalau darab Zakif kan 340 darab dengan 10 minit kan. Jadi bertambah banyak. Takkanlah dia hasilkan baju yang banyak dalam masa. Memanglah dia hasilkan baju yang banyak. Tapi tak mungkinlah banyak daripada 340 ni. So bukan operasi darab. Dia operasi bahagi.
lain-lain unit kan benda ni lain. Maksudnya kena guna operasi bahagi. Sebab baju mestilah sikit je daripada 340 ni. So dapatlah berapa? Potong 1 dapat 34 lah hai senangnya. Okey. Kamu kalau faham soalan, insya-Allah boleh buat. Soalan ni macam berbelit-belit sikit, kita kena faham lah. Okey, soalan nombor 8. Amanda. Amanda boleh ke? Amanda dah hilang dah. Amanda baru masuk balik. Amanda okey ke? Okey. Amanda okey. Sekejap cikgu nak letak nombor 9. 9 ni cikgu bagi pada Umaira. Umaira, lepas tu Hana. 9 Umaira, 10 Hana. Lepas tu kita terus masuk ke puluhan lah. Puluhan ni cikgu nak bagi soalan-soalan je. Soalan ni senang-senang je ni. Okay. Alright, Amanda. Amanda? Rasa menunjukkan isi padu air dalam dua bekas X dan Y. Berapakah liter air perlu dituang dari bekas Y ke bekas X supaya kedua-dua bekas mempunyai isi padu air yang sama? Tengok dia cakap berapakah liter air. Dia nak dalam pecahan atau nombor bulat? Cikgu tanya semua ni. Berapakah liter air? Cikgu tanya sekali lagi ya. Berapakah liter air yang perlu dituang dari bekas Y ke bekas X supaya menjadi sama? Dia nak dalam nombor bulat atau pecahan? Pecahan. Amanda cakap pecahan. Yang lain takkan tak ada pendapat. Fokuslah yang lain. Dia nak pecahan ke nombor bulat? Kamu sependapat dengan Amanda ke? Nombor bulat. Okey, Haziq cakap nombor bulat. Yang lain? Bagus Haziq, fokus walaupun tak ada mikrofon kan. Bagus. Lagi-lagi? Tu je ke? Namanya orang yang itu je ke respon? Aduh, hai. Okey. Dia tanya pasal berapakah liter air. Liter air. Memang kat situ ada dalam pecahan kan. Tapi kalau kita nak letak dalam pecahan tu dia macam boleh juga, tak ada masalah. Tapi menyukarkan kita lah nak buat tu. Boleh je. Kalau kita nak letak dalam unit nombor bulat pun boleh. Lebih senang lah kita. Okey. Jom kita check. Jom kita buat balik. Macam mana nak tukarkan ini kepada nombor bulat. Dia ada liter. Dia ada liter kat sini. Dia sama macam jam tadi ni. Kan kita nak tukarkan. Nampak kita tukarkan 1/6 jam kepada minit. Kita darab dengan 60. Sebab apa? 1 jam 60 minit. Kita darab. So kita dapatlah 10 minit ni. Kalau yang ni nak tukar macam mana Amanda? Nak tukar apa-apa? Saya tukarkan jadi pecahan tak wajar. Tukarkan boleh juga. Tukarkan menjadi pecahan tak wajar. Jadi berapa? Saya tukarkan jadi 5/4 darab dengan 5/2. 5/4. Oh, yang ni 5/4 ni jadi 2/2. 4, 5/2. Okey. Kamu darab Okey. Dia macam ni tau. Cuba kita kalau kita tengok pecahan jadi rumit tau. Kita macam tak tahu nak operasi mana aku nak buat ni. Kan? Tapi kalau kita letak dalam nombor bulat, kita nampak macam mana nak buat ni. Sebab dia nak kedua-dua bekas ni mempunyai isi air yang sama. Jadi kita kena tahu dulu dalam nombor bulat berapa kuantiti dia. Baru kita boleh fikir dengan waras. Kalau 5/4 dengan 5/2 ni kita tak tahu nilai sebenarnya dalam nombor bulat tu berapa.
kan, untuk kita berfikir nak guna operasi apa. So cikgu nak kamu tukarkan dulu liter ni kepada nombor bulat. Macam mana nak tukarkan 5/4 liter kepada nombor bulat? Amanda, cara dia sama saja macam ni, kan? Macam ni. Tapi kita macam ni kan darab kan? Darab berapa? Kita darab dengan berapa? X ni 5/4 ni kita nak darab dengan berapa? Okay, ingat setiap pecahan ni kalau kita nak tukarkan menjadi nombor bulat, kita kena darab dengan apa ni? Dengan total. Okey. Haziq hampir betul Kamu kena ingat 1 liter bersamaan dengan berapa mililiter Ni pun kamu belajar darjah 5 1 liter bersamaan dengan berapa mililiter? Ni liter ni ialah senangnya soalan ni. 1 liter bersamaan dengan berapa mililiter? Come on. Aduh, nak cakap ni pun susah ke? Cepatlah, fokuslah please fokus. 1 liter bersamaan dengan berapa mililiter? Benda yang simple je ni. Kita dah belajar dah tahun lepas. 1 liter bersamaan dengan berapa mililiter? Senang saja ni. Takkan tak tahu. 1 liter bersamaan dengan 1000 mililiter. Jadi kalau kita nak tukarkan pecahan ni menjadi nombor bulat, kenalah darab dengan 1000 liter. Kan? 1000 mililiter ni. Kita nak tahu berapa nombor bulat dia. Yang ini cikgu rasa Akid dah buat ni kan. Soalan nombor 1 tadi ni kan macam ni lah. Betul tak Akid? Akid darab kan? Betul. Habis cikgu tanya 1 liter sama dengan 1000 berapa ni, kenapa tak jawab? Tanya semua orang Yelah, aduh, penatlah nak cakap banyak kali ni. Okey, 1000 bahagi dengan 4 berapa? Boleh tak 1000 bahagi dengan 4? Boleh. 1000 bahagi dengan 4 dapat berapa? 250. 250. 250. 5 darab 250. Alamak. 250 darab 5. 0, 5. 2 darab 5, 10, 12. So 1250. Okey, nampak tak? Kita baru nampak dengan jelas. Ni ml lah. Kalau ribu-ribu ni kan, dia ml lah. Kita ni banyak sangat. So ini 5/4 ni bersamaan dengan 1250 ml. Okey. Kalau 5/2 ni banyak mana pula? Kiralah. Y 5/2 darab dengan 1000. Dapat berapa? 1000 bahagi dengan 2 dapat 500. 5 darab dengan 500 dapat 25 sifar-sifar kan. 5 pun macam apa tak? 2500. 2500 kan? So memanglah Y ni memang banyak lagi. Tengok dia punya air pun kat situ, gambar ajar pun memang banyak. Okey, jadi kita nampak tak? Nampak tak perbezaan dia tu? Jadi ditanya, berapa kali liter air yang perlu dituang dari bekas Y ke bekas X supaya kedua bekas mempunyai isi padu yang sama? Ini 2500, ini 1250. Jadi nak buat macam mana ni? Nak tuang berapa ni? Macam mana nak dapatkan satu bekas tu amount yang sama? Contohlah kan. Contoh. Ni X. Ni Y. Ini ada 5. Ini ada 10. Tak. Ini ada. Ini ada berapa
berapa? 9 lah. Contoh 9. Contoh 9 nanti kamu pula confuse saja. Okey, contoh. Ni contoh yang benda ringkas remeh je ni. Ini 2, ini 10 kan. Okey. Macam mana berapa Y ni nak tuang kepada X ni supaya dua-dua bekas ni dapat amount yang sama. Macam mana nak buat ni? Semua orang boleh jawab ni simple je cikgu bagi. Benda yang sama X dengan Y. Y ni lagi banyak daripada X kan. 10 dengan 2. X ni 2. So macam mana operasi apa yang kita perlu guna untuk buat ni nak samakan air ni di X dengan Y ni. Tambah lepas tu bahagi. Betul lah tu. Kita tambahlah apa yang ada. 10 tambah 2, 12. Lepas tu kita nak dalam bekas tu kita nak kuantiti yang sama. 12 bahagi dengan 2 lah. Dapat 6. So sini 6, sini 6. Sama. Sama juga macam ni. Kalau macam ni nak kena buat apa ni? Nak tambah apa ni? Operasi tambah dulu ni kan. First ni. Apa nak tambah apa ni kalau kat sini? Dah dapat kan amount dia? Y berapa? X berapa? Amanda okey ke? Ni Amanda punya ni Amanda. Amanda sebenarnya respon lebih ni Amanda. Cikgu dah bagi operasi dah iaitu tambah. Apa nak tambah dengan apa? Tambahlah X berapa, Y berapa, tambah X tambah Y. Ni cikgu bagi contoh je ni supaya kamu boleh fikir. Operasi apa yang perlu, yang senang. Okay. So X berapa? X 1200. 1250 mililiter tambah dengan 2500. Dapatlah 573. Okey. Alright, ini adalah total X dengan Y. Dia nak sama, X sama, Y sama kan. Kuantiti je. Jadi bahagi dengan 2. 1, 2 bagi 7 plus kita ambil 8. 8 darab 2, 16. 5. Berapa darab 2 dia dekat dengan nombor 15? Kita ambil 7. 7 darab 2, 14 bagi 1 bawa turun sifar. Ini 5. 10. Okey, ml lah. Baru dapatlah. Okey, kat sini dia nak dalam, check balik dia nak liter. Berapakah liter? Yang ini ml. Kita bagi ml. Kena tukarlah. Kena tukar. Contoh kalau dia nak dalam pecahan, kita bagi pecahan. Kalau dia nak dalam nombor bulat, kita bagi nombor bulat. Tapi ni dia tak cakap pun dia nak dalam pecahan. Walaupun ni kan bagi nombor bulat pun tak apalah. So 1875 ml tukar menjadi liter. Dia lompat 3 kalilah. 1.875 liter. Okey. Boleh je kalau kita jadikan dia sebagai pecahan ni. Kalau pecahan dah buat macam mana ni? Tukarkan ni kepada pecahan. Tahu tak? Tukar ni kepada pecahan. 1. Tahu. Berapa? 1,875 per 1000. Very good. Okey, lepas tu 1. Kecilkan dengan sifir 5. Boleh tak kalau kecilkan dengan sifir 25? Boleh rasanya. Boleh. Besar. Tak boleh. Apalah. Kita kecilkan dengan sifir 5. Boleh sebenarnya. Tapi tak apa. Jenuh awak nak ni kan. Nanti kita kecilkan lagi. Okey, 875 bahagi dengan 5.
1, 5, 3, 7, 1 apa? 175. 175. 175 yang bawah 200. 200. Boleh kecilkan lagi kan? Boleh. Sifir 5. Dapat 175 bagi dengan 5. 3, 7, 35 35. Jenuh nak kena kecilkan. Jenuh lah nak kena kecilkan. Kalau tak kecilkan daripada awal 25 tu. 200 bagi dengan 5, 40 40. Kecilkan Jadi lagi. 1/7/8. Si. Dah liter. Settle. Okey. Boleh je kalau kamu faham macam mana nak buat ni. Tambah tu bahagi 2. Kan? 1/4 tambah 2/1/4. 2/1/2 tu bagi 2. Boleh je macam tu. Ni. Tapi itulah cikgu buat dalam nombor bulat pula. Alright. Lepas tu cikgu tukar jadi pecahan. Okey, nombor 9. Umairah. Sikit lagi ni. Faster. Umairah okey ke Umairah? Faster respond. Pukul 10 dah ni. Umairah 1. Umairah 2. Tak tahu ke? Tak tahu buat? Tak tahu buat. Tak apalah cikgu ajar Okey, sejumlah 82, 3/5 kg beras akan dibungkuskan semula untuk didermakan kepada 7 buah rumah kebajikan di sekitar Bandar Damai. Berapakah jisim beras yang diterima oleh setiap rumah? Okey, ini operasi apa ni? Selalu kalau diedarkan, kan? Diedarkan ke beberapa rumah, lepas tu dia tanya satu rumah dapat berapa, tu operasi apa? Kamu tak payah tengok pecahan ni. Kamu identify operasi apa. Contoh 982 kg kan dibungkus semula untuk dimakan kepada 7. So operasi apa tu? Tak, bukan jawapan tu Haziq, bukan tolak. Ada benda, ada banyak barang ni nak kena edarkan. Nak kena bagi dekat 7 buah rumah satu. Di satu rumah tu dapat berapa kg? Tu operasi apa tu? Siapa-siapa je pun boleh jawab. Bahagi, betul. Dina ke jawab tu? Dina ni kejap ada, kejap tak ada. Okey, bahagi, operasi bahagi. Ingat bila mana ada benda, lepas tu dia bagi dekat rumah tu. Lepas tu dia tanya pula rumah tu dapat berapa kan? Dia bagi dekat banyak rumah. Dia tanya satu rumah dapat berapa, 2 rumah dapat berapa. So benda tu adalah diedarkan, dibahagikan sama banyak. Maksudnya operasi bahagi. Okey. So, kita ada 82 3/5 kg. Okey, kg. Jadi nak tukarkan dia ni kepada nombor bulat. Nombor bulat gram lah. So nak buat macam mana ni? Macam mana nak buat ni? Macam ni dah ajar banyak kali ni apa ni? Aduh, 82 ni letak je kat sini. 82 ni letak je kat sini. 3/5 ni nak buat macam mana? Kg tukar kepada gram. Tukar kepada gram lah. Senang sikit jadi nombor bulat. 3/5 ni nak tukar kepada gram. Kawan-kawan nak buat macam mana? 3/5 ni 3/5 kg ni. Dia sama je macam tadi ni. Tengok ni. Mana? Ni. 5/4 ni 5/4 liter tukar kepada mililiter. Ya. Saya dapat 82,600. 600. Betul. Very good. Mana dapat 600 tu? 3/5. Apa ni dia mute. Aduh. 3/5 darab dengan tak dengar lah Dina. Tukarkan. Tukarkan 3/5. Tukarkan kepada gram kena darab dengan 1,000. 1,000. Sebab apa? Sebab 1 kg bersamaan dengan 1,000 gram. Jadi dapat 51 ini 200. 3 darab 200 adalah 600. So 600 ni letaklah kat sini 600. Okey, dapat banyak ni. Yang ini kita kira dalam gram. Okey. So dia kata banyak ni beras ni kan diedarkan kepada
7 buah rumah. Jadi operasi bahagi. Satu rumah dapat berapa gram? Macam tu. Yang ni dapat berapa, Edina? Lapan darab 7, 56. Tak ada baki. So dapat tak? 11,800. Banyak ke? 11 kg. Dapat 11 kg 800. Okay, dalam tukarkan dia kepada pecahan, tengok. Cuba tukarkan kepada pecahan. Senang je ni. Tukarkan kepada pecahan, nak kg. Cikgu nak kg. Tukarkan kepada pecahan. Very good. Kit 11,800 ni kita per dengan 1,000. Lah, bahagi je lah dengan. Bagi dengan berapa ni? Bagi dengan. Boleh tak kita bahagi dengan 200? Kita bagi dengan 200. Boleh kan? Dapat 4/5 kg. Settle. Sebabkan ni pecahan punya operasi. Jadi ini jawapan dia. Okay. So, Hana. Hana nombor 10. 11, 4/5 kg jawapan dia. Nombor 10, Hana. Hana ada tak tu? Hana 1, Hana 2, Hana 3. Okey, Akib buat kan nombor 10? Akib buat ke nombor 10? Buat tak? Buat. Buat. Okey, baca. Puan Raya menggunakan 3/4 kg tepung untuk menghasilkan 3 biji kek. Berapakah jenis tepung yang digunakan untuk membuat 9 biji kek yang sama? So, 1 biji, 3/4 dihasilkan 3 biji. Kalau 19 biji, berapa jisim yang diperlukan? 750 gram bagi dengan 3 dapat 250 gram. Lepas tu? Lepas tu 250 bagi dengan 9. 19. darab dengan 19. Betul? Okey. Tukarkan dulu. Tukarkan kg ni kepada gram sebab kalau ada pecahan jadi serabut kan. Tukarkan yang ini kepada gram. So kalau tukarkan kita kena darab. Darab dengan 1,000. Dapat berapa tadi, Hakid? 750. 750 750 gram. Okey, 750 untuk 3 kg, betul tak? 3 kek. 750 untuk 3 kek. So kita nak tahu 1 kek ada berapa? Ada berapa yang dia guna? So nak tahu berapa 750 bahagi dengan 3. 1, 2, 6, 1, 5, 15 gram. So 1 kek 250 gram. Okey, kita dah tahu dah 1 kek 250 gram. Yang dia nak 19 biji kek, dia nak tanya berapa jisim. Jadi 19. Betul lah, kalau kita nak ada 19 kek mestilah gram ni lagi banyak. So darablah dengan 19. Dapat? Cikgu buat sini lah. 19. 0, 5 darab 9, 45. 2 darab 9, 18, 22. Lagi 5 darab 1, 5. 2 darab 1, 2. Kamu dapat yang ni ke, Kit? Betul ke? Betul. Betul. Okey. So, alright. So, ini adalah 4,750 gram. Ini dalam nombor bulat. Kita tukar kepada pecahan. Jadi, 4.75.
4.75. Okey lah. 4/3/4 je. Betul. Okey, kita boleh bahagi dengan sifir 25 ataupun 250. Potong ni pun tak apa kan. Potong ni. Kita bahagi dengan sifir 25. Lebih mudah lah. So, jadi 3/4. 3/4 kg. Settle. Senang saja. So kita lepas ni kita buat perpuluhan. Cuba untuk buat soalan nombor ni 3.01. Selalu yang awal ni semua revision untuk darjah ni lah. Darjah 5. Cuba buat 3.02 17/7 bulan, hari bulan. Cuba buatlah. Muka surat berapa ni? 3.01 Ni muka surat apa? 3.01